Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Facebook semua. Apa khabar hari ini? Semoga sihat-sihat belaka. Lepas tu kita ni di pandemik COVID masih lagi melanda. So elakkan berkumpul di tempat ramai dan jaga SOP selalu, pakai mask and sanitize tangan. Okey, hari ni kami akan bawa salah satu barang di shopping txts.com.my. Kalau ada followers kita yang pernah pergi layari kita punya website shopping.txts.com.my, mesti ada ternampak kita punya produk mainan Altaterra Max. Okey, hari ni kita bawa khas orang yang mencipta mainan ni. Mesti semua orang nak tahu macam mana nak main dengan anak-anak dengan menggunakan mainan ni. Ni bukan sekadar mainan tau. Ini adalah mainan yang melibatkan dunia matematik. Actually, sebenarnya matematik ni memang dah memang hari-hari pun kita guna matematik dalam kehidupan. Daripada sebenarnya mainan ni daripada baby lagi sampailah ke dewasa kot, boleh kot. Okey. Saya minta tuan perkenalkan dirilah kepada followers kita. Nama. Okey. Terima kasih puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, saya Ashraf Azman daripada Unity Education Toys dan juga mewakili College Unity lah. Di sini akan memperkenalkan kepada tuan-puan semua berkaitan dengan Altaterra Max, iaitu salah satu orang kata pembelajaran melalui bermain yang kita fokuskan pada kanak-kanak 4 hingga 6 tahun dalam bidang matematik. Awal matematik. Itu dia. Okey. So yang ini adalah pengenalan dunia matematik kepada anak-anak semua. Ya, betul. Pengenalan matematik pada kanak-kanak supaya kanak-kanak ni tahu yang matematik tu sebenarnya ada dalam kehidupan mereka. Bukan kena belajar tapi sebenarnya memang dah ada dan baru mereka tahu matematik tu sebenarnya ada. Dan ia bukan sekadar, saya difahamkan oleh Encik Afrah, matematik ini bukan sekadar nombor. Di mana kita kena tulis, paksa anak menulis, lepas tu paksa anak menghafal sifir kan. Ia adalah kiraan dalam kehidupan seharian kita, hari-hari mesti guna. Okey, Cik Ashraf, boleh tak Cik Ashraf cerita sikit macam mana tercetusnya idea untuk membuat mainan ini? Okey. Sebenarnya kalau ikutkan idea dia simple je. Okay. Ketika kita dalam PKP hari itu, kita sedia maklum dengan tadika yang tak beroperasi, kanak-kanak duduk di rumah, mungkin kita kata okeylah kanak-kanak bebas untuk buat apa-apa di rumah, tapi kita risau tentang pengisian dia. Pengisian tentang kanak-kanak tu. Lepas tu bila kita cek apa yang ada di pasaran sekarang ni, kebanyakannya mereka fokuskan tentang membaca, menulis, tetapi kita tidak berapa nampak matematik tu ditekankan di peringkat prasekolah ni lah. Apa kegunaan matematik sebenarnya? Sebenarnya dia macam matematik ni seolah-olah macam okey, tak apa, matematik ni besar tahulah. Dia seolah macam tu. Kan sebenarnya dia kata membaca benda tu mesti. Memang betul kita tak nafikanlah benda tu penting, tapi kita kata kenapa menanaktirikan matematik ni? Bahasa mudah dia kan. Okey, so kita fikir why not kita keluarkan satu kaedah mengajar ataupun mengenakan matematik ni pada kanak-kanak 4 hingga 6 tahun ni. Ibu bapa duduk di rumah pun dia boleh jadi pembimbing untuk mengajar ni. Tak semestinya cikgu yang kena ajar. So mak bapak yang bukan cikgu pun, ibu bapa yang bukan cikgu pun boleh membimbing anak-anak untuk matematik. So kita gunakanlah matematik yang mudah, senang. Yang penting dia masih lagi ada two-way communication. Yes, two-way communication. Lepas tu kita menghargai fitrah kanak-kanak tu yang dia nak bermain, dia yang sebenarnya kita tak nak bagi dia rasa terlalu cepat nak dewasa, nak kena pegang, nak kena tulis. Kita main dulu. Main dulu. Tapi dalam main tu dia belajar. Actually dia belajar dan kalau macam apa yang saya faham lah yang Encik Ashraf cakap tadi tu, saya rasa macam mainan ni dicipta
untuk kanak-kanak menyusun dan membeza dan mengira, boleh kira dalam item ni kan? Ya, betul. Betul. Dan lagi satu, saya rasa boleh memahami macam mana matematik tu terjadi. Betul tak apa yang saya faham? Betul lah. Dia lebih kurang macam tu. Maksudnya kita nak kanak-kanak tu faham. Sebenarnya kita nak kanak-kanak tu suka dengan matematik dan dia sedar sebenarnya matematik tu ada dalam kehidupan dia. Kaitan dalam hidup dia sendiri. Bukannya kena pergi sekolah belajar, tapi dia duduk rumah pun sebenarnya dia dah rasa matematik tu ada dekat sekeliling dia. Okey. So lepas tu kalau macam boleh tak Encik Ashraf ceritakan sedikit keistimewaan dan manfaat Ultramax ni untuk kanak-kanak? Okeylah. Terima kasih puan. Okey. Keistimewaan dia ialah pertama sekali kita pack dia dalam bentuk yang comel lah macam ni. Kanak-kanak kalau 4 hingga 6 tahun pegang kotak macam ni dia sedang elok je. Dia tak terlalu besar untuk dia pikul dan tak terlalu kecil sampai dia tak perasan pun benda tu ada. Betul. Dia sedang elok dengan warna dia, dengan packaging yang menarik macam ni lah. Kemudian kita tidak meletakkan satu tahap yang terlalu tinggi untuk kanak-kanak tu sedar tentang matematik. Kita susun menggunakan kurikulum yang standard. Itu kita masih lagi merujuk panduan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Dan daripada situ kita susun, kita olah dan kita masukkan dalam unsur-unsur permainan, keseronokan supaya kanak-kanak tu rasa tertarik. Okey, saya naklah benda ni, nak try lah. So walaupun dia akan mulakan dengan bermain dulu, tapi dari situ kita boleh selitkan sikit apa matematik yang boleh kita terangkanlah pada dia. Sebagai contoh, kalau macam atas meja ni pun tadi masa ini adalah antara mainan yang ada dalam dalam kotak ini. Macam dia ada, kalau puan tengok kat sini, dia ada struktur orange, kuning, grey. Lepas tu dia ada so macam dekat sini kanak-kanak dah boleh start kira dah sebenarnya kan? Yes, betul. Tapi macam yang Encik Ashraf cerita dekat saya tadi awal-awal sebelum Facebook ni, nanti kalau nak bawa semua cerita rasanya tak habis kot. Kan? Okey, Encik Ashraf ada bagi tahu saya, actually kalau kanak-kanak ni dia dah belajar untuk menyusun tu, sebenarnya dia dah start mengira kan? Betul? Okey. Dia kalau misal kata itulah, dia macam ni lah, bila dia dah dapat susun objek yang sama jenis, sama warna, kemudian dalam kumpulan macam ni, sebenarnya asas matematik pada dia tu dah ada. Asas matematik. Asas matematik tu dia dah ada dah. Okey. Biasanya kalau kita dengar tentang asas matematik tu lebih kepada nombor lah kan. 1 2 kira. Boleh tak kira 1 2 3 sampai 10? Sampai boleh 100 tak tulis? Nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu macam mana? Kita kata boleh tak dia tulis? Boleh tak dia kira? Sedangkan sebenarnya asalnya kita kata dia dapat kumpulkan macam ni, ataupun bahasa paling mudah, okey, kalau misal kata di rumah lah, dia dapat susun, contohnya macam dia bantu ibu kat dapur susun pinggan. Dia boleh susun pinggan yang daripada pinggan yang besar yang sampai lah yang kecil. Itu pun sebenarnya asas matematik, menyusun daripada besar ke kecil. Atau misal kata kita contohnya lagi macam isi air dalam gelas, dia dapat stop sampai gelas tu penuh lah, tak tumpah pun sebenarnya itu adalah asas matematik. Kalau dia isi separuh, 1/2 ada dalam matematik kan, separuh gelas. Matematik lah tu. Cuma kita tak adalah kata adik isi 1/2 air di dalam gelas tu, kita cakap isi separuh je. Betul lah tu. Kan, zap diisi. Itu saya kata matematik ni ada dalam kehidupan, cuma kita nak kena susun bagi mereka sedar, rupanya selama ni dia ada dah matematik. Ada dah matematik. Cuma macam mana caranya dengan kanak-kanak, macam ni lah. Kalau misal kata kita hari-hari nak suruh dia susun pinggan pun, nanti dia kata kita dera pula kan. Dera pula, jadi betul. kita kata mari kita main. Dari situ bila dia dah seronok baru dia akan kita akan. Tapi sebenarnya kan kalau macam yang Encik Ashraf cerita ya, yang bagusnya mainan ni dia tak boleh tahu biar anak-anak kita main sendiri. Sebab dia kena ada pembimbing dan kanak-kanak supaya kanak-kanak tu benda ni bagus juga untuk kanak-kanak bila kita selalu bercakap dengan dia, at least kita, sekurang-kurangnya kita ada aktiviti dengan anak kita untuk isi masa lapang. Mungkin kita work from home ke kan, anak-anak tak pergi tadika sebab COVID ni kan. So macam boleh create sesuatu mainan yang boleh dimain bersama, di samping memahami, bagi anak-anak tu memahami apa itu matematik
daripada segi struktur, motor, yang tadi Encik Ashraf kata, dia punya motor halus. motor halus, tangan, jari, mata, dan dia explain kan, betul? Yes, betul. Dia menerangkan. So yang ini bukan saja dia boleh, bila dia dapat menerangkan, saya pasti anak tuan-puan tu dia berani untuk ke hadapan. Setengah budak ni kan, dia macam takut-takut untuk bercakap sebab kita paksa dia untuk main, tapi kita tak ada bagi tahu dia untuk dia keluarkan. Sebenarnya kalau saya lah belajar dulu kecil-kecil, mak saya paksa. Apa yang dia ajar, kena cakap. So, supaya saya boleh ingat. Betul. Betul. Dia tambahan lagi, sebenarnya kita nak berikan lagi satu alternatif lah daripada kita terlalu bergantung pada gadget kan. Ya, betul tu. Jadi sekurang-kurangnya kita ada satu lagi alat yang boleh membuatkan anak-anak itu dan ibu bapa dia sekalian letak telefon tu di tepi sebentar. Masuk ke dunia keluarga mereka dahulu. Kan? Jadi quality time tu walaupun 5 minit, kita cuma just untuk ajar sekejap saja, sebenarnya mungkin itu yang menyebabkan anak tu rasa macam, oh time ni sebenarnya ibu bapa aku rapatnya dengan aku. Betul. Dia akan merapatkan lagi hubungan antara anak dengan parents. Yes. Okey, bukan cakap gadget tu tak bagus, tapi di samping gadget tu kena ada juga motor-motor supaya dia menggerakkan dia punya motor dia tu dan keluarkan apa yang dia faham. Betul. Okey, Cik Ashraf, kita tak boleh cakap banyak sangat. Apa kata? Sebabnya kita takut juga masa ni kengkang kan. Saya nak Encik Ashraf tunjuk macam mana daripada segi tadi saya ada tengok. Okey, dekat sini dia ada pamphlet di mana parents boleh tengoklah ada gambar cara mainan dia. Okey, saya nak suruh Encik Ashraf tunjukkan macam mana nak main benda ni daripada segi binaan. Campur tolak kan tadi. Okey, untuk makluman tuan-puan, jika tuan-puan ada kita punya produk ni nanti, di kita punya lesson plan ni, kita ada satu QR code. Bila scan, dia akan bawa tuan-puan ke channel kita. Ada video tentang bagaimana cara pemasangan dia, setiap model yang ada tu lah. So maknanya kalau rasa macam mana nak pasang so kat situ ada video pemasangan. Dia macam tu. Dan di sini kita ada sediakanlah level-level dia daripada level yang mudah sampailah level yang agak mencabar untuk kanak-kanak lah, daripada level 1 sampailah level yang hujung. Okey. So yang ini boleh dijadikan panduan untuk parents dia macam mana nak main kan? Betul. So okey. Boleh so kita mulakan. Okey. First kali saya ambil satu level yang mudah dulu untuk yang orang kata pranombor dululah. Okey. Sebagai contoh, kita nak kanak-kanak kita menyusun objek tu daripada objek yang rendah kepada tinggi. Okey, kita boleh je buat. Okey, ini satu. Okay, kemudian kita susun, kita sambungkan dia. Okey, yang kedua. Okey. Ni macam build up tower je. Yes. Dia ke arah tu lah. Ke arah tu ya? Ke arah tu lah. Okey. And then, ni simple. Walaupun mungkin ada yang tanya, model apa tu, bentuk apa, tak nampak pun macam tu. Tapi sebenarnya, kita nak ajar dulu nilai pada kanak-kanak tu, tinggi ke rendah dulu. Okey, kita susun daripada tinggi ke rendah. So, kita dah boleh ajar dulu first step tentang asas matematik pranombor tu dulu. Okey, susun daripada tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah. Kalau misal kata kita nak letakkan nilai nombor tu, okey. 1, ini ada 2, 1, 2 dan ni ada 3. 1, 2, 3. Ni yang untuk kuning saja ya. Ni dia kira lebih kurang macam tu ataupun misal kata tuan-puan nak terus wrap lagi dengan yang lebih advance lagi. Okey. 1 tambah 2 berapa? 1, 2, 3. Okey. 3 tambah 3 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni contohlah. Okey, ni contoh. Kalau macam mana dengan satu binaan yang ringkas sahaja, sebenarnya kita dah boleh ajar 2-3 step dah pengisian dalam matematik tu. Okey, nilai-nilai nombor tu. Jadi maksudnya tadi kalau macam kita cakap dengan anak 1 tambah 2. So kena counting yang kuning ni lah. 1, 2, 3. Ya. Okey, kalau macam 1 tambah 2 total up dia 1 tambah 2, 3. Boleh juga. So this one lah hasil dia. Ini hasil dia. Okey. Okey.
Itu yang orang kata yang asas lah ya. Okey, asas nilai. Okey, let's say lah kita next level yang lebih orang kata yang lebih mencabar sedikit kan. Okey, kita nak tengok satu model yang nampak lebih bermakna. Kalau macam ni kita kata model ni macam tak bermakna. Jadi apa? Takkan jadi tiang saja kan. Kalau anak saya dia suka ni. Dia sangat suka dengan tower ni. Okey. Kita let's say lah kita buat satu. Saya buat model penyu. Okey, model penyu ada sebenarnya dalam kita punya kotak ni. Dekat sini boleh ada. Ni ada model penyu. Okey, saya try lah buat. Penyu tu turtle lah kan? Turtle. Okey, penyu tu turtle. Ni ada dekat sini tau. Okey. So kalau let's say kita nak parents nak ajar anak-anak untuk build up this model, so boleh refer dekat sini lah. Ya, betul. Dia ada gambar, dia ada contoh gambar dan kita ada sediakan dia punya video pemasangan dekat channel. Ni saya ada tengok ni yang barcode ni. Yang ini dia ada cara-cara dia ke macam mana? Yes. Maknanya setiap model yang kita ada, setiap level yang kita tulis dalam ni. 1, 2, 3 sampai 7 level ni semua ada dalam semua website. ada dalam dia punya video tu. Maknanya macam mana nak ajar yang ini, macam mana nak ajar yang tu, macam tu lah. Okey, so kalau let's say puan-puan rasa malas nak baca ni kan, puan scan dekat barcode ni. And then dekat sini boleh tengok video dia. Dia ajar macam mana benda Ultra Max ni berjalan untuk bermain. Sorry ayat saya. Dia ada skill level 1, level 2, level 3, level 4 and level 7. Ada level 7. 7 peringkat untuk anak-anak kita main dan memahami apa itu sebenar matematik. Sebab kalau macam kanak-kanak ni dia faham apa tu matematik yang sebenar, macam mana benda ni terjadi, saya rasa lagi seronoklah kanak-kanak untuk lebih meminati matematik. Itulah sebenarnya kita punya kata kunci ialah memang kita nak kanak-kanak tu minat matematik. Minat dengan matematik. Dia seronok, dia suka dengan matematik tu. Kita tak nak dia takut dengan nombor. Kan? Betul. Sebenarnya kadang kita kata beria dia takut dengan nombor tapi duit tak takut pula. Tapi betul. Kita mak ayah yang takut pula, takut habis. Takut habis duit. Itu je. Okey. Jadi kita tengoklah dia punya pengisian dia. Okey, sekejap saya hampir siap satu model. Okey. Okey, ni model ni dia. Daripada banyak-banyak tadi ni, daripada banyak-banyak kita dah jadikan satu model penyu. Ada tak nampak macam rupa penyu? Penyu. Ya. Pada puan nampak tak ada? Nampak ada 2 kaki. Dua kaki depan. Walaupun kaki penyu sepatutnya sama kan. Tapi dia ada 4. So boleh counting lah 1, 2, 3, 4. Betul? Betul. Lepas tu? Okey, let's say lah. Okey, puan boleh pegang benda ni. Okey. Saya kata kan. Okey. Satu kaki penyu tertanggal sebagai contoh. Okey, satu kaki penyu tertanggal. Contoh satu kaki penyu tertanggal. Okey. Alamak, macam mana tertanggal? Yalah pula. Ada bagi okey. Misal kata ketika penyu sedang berenang di lautan dan dia tangan dia satu ni tercabut. Berapa yang tinggal? Berapa kaki penyu sekarang? Okey. So kita minta kanak-kanak tu kira. Dia kira 1, 2, 3. So ada 3. Tinggal 3 penyu. Okey. Puan pasang balik. Okey, puan pasang balik. Dia punya macam mana prosedur saya nak suruh tulis ni? Sekejap. Dia nak suruh tunjuk. Macam ni. Tegakkan macam ni. Tegakkan macam ni. Okey, kalau let's say tanggal 1, okey, asalnya ada 4 kaki. Okey. So, kena tanyalah anak kita. Kalau setanggal 1 kaki, berapa yang tinggal? Okey. So, suruh dia kira balik. 1, 2, 3. 3 je lah. Betul lah. Kalau misal kata dalam contoh, ya dalam bentuk penceritaan lah. Penceritaan tentang. So, kalau misal kata, okey, kita nak yang lebih, contoh macam yang lebih straight sikit lah kan. Mungkin arahan kita, ya sekarang mak ayah ada jenis yang, mungkin kita jenis tak berapa nak cerita lah. Betul. Dia nak cerita jenis yang mungkin mak garang sikit kan. Cuba kira yang warna macam ni ada berapa guna dekat penyu tu. Yang warna orange. Yang warna orange macam ni, yang bentuk macam ni, berapa pakai dekat penyu tu? Boleh juga kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ke tidak? Betul ke tidak?
Sebab saya tengok ada 4 je yang pakai warna oranye gini ni. Ada 4 yang bentuk oh yes, betul lah. Satu silap. Silap tu silap tu kan. So pengajaran matematik kita. Betul. Kita nak kanak-kanak tu explore tau. Dia bukan something benda yang so kalau tersilap tu dah boleh budak pun gelak. Mami you are wrong. Okey. So okay. Yang bentuk macam ni ada berapa? 1 2 3. 3 ke 4? 3 ke 4? So 2 3 lah. 4. Ya, ada tersorok dekat sini. Yang ini boleh hajar anak supaya lebih fokus lagi. Macam mak dia tak berapa nak fokus. Itu baru seekor penyu tu. Kalau 2-3 kampung punya penyu. Okay, it's so fun. Menarik juga mainan ni kan. Okay, lepas tu kita tanya lagi. Okay, ada tak guna komponen ni? Komponen yang kuning ni dalam model penyu tu. Okay, so yang tu ada. Ni sini. So satu sahaja. Okay. Betul. So yang ini akan mendidik anak-anak kita untuk mencari apa yang terlindung di sebalik penyu ni. Betul tak? Itu seekor penyu lah. Sebenarnya kita ada lagi banyak lagi model. Okey, kita ada penyu, kita ada ketam, kita ada singa. And then selain daripada haiwan, kita ada ambil tema-tema lain. Contoh macam binaan kan, ada kicik angin, ada monkey bar. So segala bentuk tu sebenarnya kita nak beritahu komponen-komponen yang ringkas macam ni pun kita boleh dengan kreativiti yang ada, dengan imajinasi yang ada, kita boleh bina apa yang ada di sekeliling kita. Hampir tak mustahil lah selagi kanak-kanak tu boleh imajinasi, dia akan buat. Okay? Betul tu. Okey, yang ini satu. Lepas tu saya difahamkan benda ni boleh juga dijadikan sebagai sifir, tapi kita tak nak cerita waktu ni. Betul tu Cik Ashraf? Ya, betul. Sebab okay, tapi bagilah introduce sikit macam mana sifir sifir tu terjadi sifir express tu. Okey. Terima kasih puan. Dia macam ni. Untuk yang first kita punya modul ni, kita lebih pada mendedahkan tentang matematik, awal matematik campur tolak lah. Yes, dia campur tolak. Sebab yang ini dia kata preschool ya. Dia untuk preschool. And then bila kita faham kanak-kanak ni perkembangan mereka berbeza, mereka unik. Ada yang mungkin lebih mudah cepat hafal dan mereka lebih mudah maju kan. Tangkap. Dia dapat tangkap. Dia rasa macam tambah tolak pada dia tu macam okey, faham? Dapat kan misalnya tu okey. Kalau misalnya kata dia dah boleh tahap yang tu, okey, kita tambah lagi satu lagi, sifir express. Sifir express ni idea dia ialah kita nak kanak-kanak seawal yang prasekolah ni dia dah mula menghafal sifir tu. Dia dah mula menghafal sifir tu dengan kaedah yang samalah, belajar juga model ni kan, bermain. Okey. Dia punya idea dia kita nak kanak-kanak tu buat satu model, kemudian kita letakkan sifir di model tersebut. Okey, kemudian dia menghafal lah. So nanti daripada situ dia akan ingat. Okey, contoh macam 2 darab 2, 2 darab 2, okey, dekat kawasan sekian. Okey, dia 4. Dia macam itulah. Okey. Tapi konsepnya yang sifir ni kanak-kanak akan ingat sifir tu daripada binaan. Yes, betul. Daripada binaan dia. Kita nak rangsang semua dia punya sensori ni. Psikomotor dia, sentuhan dia, penglihatan dia. Kalau macam tadi puan sendiri pun mengira benda tu habis pening penyu ni kan. Pusing-pusing dikira. Lebih kurang macam itulah dengan macam dia nak menghafal sifir melalui. Maknanya dia tak perlu lagi menghafal sifir. Bila dia nak jawab periksa, dia kena tulis sifir tu kat kertas soalan, lepas tu baru dia rujuk situ. Betul lah tu. Dah nampak. Macam saya pun zaman kecil pun mak bapak paksa hafal sifir. Lepas tu bila setiap kali nak exam saya kena tulis lah semua sifir tu. Baru boleh jawab matematik. Kita memang macam tu lah. Ya kan? Hafal sifir tu penuh syahdu. Yes. Siap nangis-nangis. Betul. Okey, lepas tu okey, dah lama ni. Okey, kita tanya soalan dia. Okey, berapa harga ni? Harga. Okey. Sembang kan. Saya pun sebab saya ni memang suka matematik tapi saya tak ingatlah pula harga dia. Okey, harga dia tuan-puan boleh dapatkan dekat shopping.thtx.com.my dengan harga RM99 sahaja. So, kita punya followers ni dah pernah shopping tak kita punya website ni?
Jangan lupa tengok saja tu, scroll lah ke kita punya website shopping.thcs.com.my. Dekat situ kita ada macam-macam. Hari ni kita hanya bawa Ultra Max. Dekat situ kita ada makanan, pakaian, lepas tu kurma. Kurma ni pun dah ready to sell. Ada dalam bentuk bentuk gift dalam 200 gram dan satu untuk makan lah. 500 gram yang biasa. Ajwa 40 berapa tadi? RM45. Dah jatuh pula. Yang ini Safawi RM28. Cik Ashraf dah try dah kita punya kurma? Belum lagi. Belum lagi kan? Kena try ni. Sebabnya dia punya kualiti dia memang boleh tahan setahun. Saya dah simpan. Memang dia punya moist, kelembapan dia tu boleh tahan lah. Tak rasa kering ke likat ke. Dia tak rasa gula-gula, dia tak pecah. Sempatlah sampai Ramadan ni jumpa. Sempat. Okey. So yang Ultra Max ni daripada kalau let's say tuan-puan nak tahu ada dekat YouTube ke benda ni? Dia punya, sebab saya tengok ada logo ni. Ya, dia punya video tu memang kita letak di YouTube, tetapi kita eksklusifkan untuk pengguna-pengguna Ultra Max saja. Maknanya bila tuan-puan ada benda ni, tuan-puan scan QR code tu, baru dia boleh masuk ke akses ke dalam akaun Ultra Max ni lah. Tapi Encik Ashraf, saya sebenarnya ada juga tengok YouTube ni. Dia ada bab-bab introduction. Ada bab introduction yang macam mana nak main Ultra Max dekat YouTube. Betul. Yang tu yang biasa sajalah yang komen. Tapi kalau nak belajar secara detail, kena dapatkan yang ini dan scan dekat sini. Ya, betul. Mana scan? Scan dekat sini. Scan dekat dia punya lesson plan tu. Okey. So, apa yang saya faham lah dekat sini, kita punya mainan ni dia tentang satu color, counting the color, betul? Betul, jenis. Sorry, jatuhlah pula. Okey, lepas tu jenis-jenis dia. Tapi kan kalau let's say yang untuk macam kanak-kanak preschool ni kan, dia memang suka untuk membina. Lepas tu macam mana kita nak suruh dia bercakap tu? Okey. Untuk kita macam kita kan memanglah seronok kita yang bercakap sebab kita boleh cakap kan. Tapi kalau yang budak yang baru-baru nak belajar cakap ni lah. Okey, biasanya kalau kanak-kanak yang baru mula bercakap tu, memang kita adalah kaedah dia untuk kita rangsang untuk dia faham. Untuk dia faham dia bercakap tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam matematik sendiri, Ultra Max ni lah, kita memang fokuskan dulu dalam pembinaan model-model permainan tu. Pembinaan yang model tadi ni lah. Tapi dalam masa yang sama, memang kita kita mengajak pembimbing tu, ibu bapa tu supaya bertanyakan anak tu, pada anak tu untuk anak cerita, okey ni komponen ni warnanya apa, ni apa dia. Dari situ dia boleh merangsang untuk dia bercakap lah, dia explore benda tu. Okey. So maknanya kalau let's say dia dah macam kita tanya tu, kita sebenarnya dah merangsangkan dia untuk bercakap. Ya, betul. Dan macam bila kita suruh dia membina tu, ia melibatkan motor skill. Ya, betul. Lepas tu untuk memorize tu macam mana? Ingatan tu. Untuk ingat. Untuk bina. Okey, macam mana dia nak ingat untuk bina macam ni kan? Macam ni kan saya kena tengok. Betul. Kalau untuk kita yang kali pertama membina, memang kita perlukan panduan. Tapi dalam pengajaran untuk kanak-kanak ni, kita ada satu kaedah yang kita kata pengulangan. Mana bila kanak-kanak dah berulang-ulang dia, contohlah kalau dah 2-3 kali dia pasang penyu ni, insya-Allah dia memang akan ingat. Tanpa perlu rujuk balik pada panduan-panduan tu. Okey, satu saya tertanya-tanyalah, kalau kenapa macam yang ini kan, Encik Ashraf bina benda ni, kenapa kena ada dia punya gap-gap dia ni? Okey, sebenarnya ini kita panggil connector. Okey, komponen yang ini ni connector. Connector ni memang untuk tujuan untuk kita menghubungkan lah. Maknanya kalau let's say ni dia tak bersambung tuan-tuan. Dia tak boleh sambung macam tu. Tapi dia boleh je buat bentuk lain. Macam ni. Banyak benda. Sebab tu saya kata kalau
imajinasi tu ada, kreativiti tu ada, bukan setakat penyu je. Sekampung dia boleh buat haiwan tu. Selagi komponen tu cukup lah. Okey. Okey, so maksudnya yang macam ini adalah join dia. Okey, lepas tu yang ini dia punya ada karakter payun. Ya, kalau misal kata payun fan. Ni, betul. Fan. kici angin. Kipas. Kici angin, kipas tu, ini dia punya orang kata apa macam ankle dia lah. Dia setiap komponen ni ada fungsi-fungsi dia lah untuk melengkapkan satu-satu model tu. Tapi kadang-kadang pada kanak-kanak, dia walaupun dia cuma dibagi satu model kosong macam ni pun, dia sebenarnya dah boleh buat main dah. Kan dia sambung 2-3 je. Kok nak mengaji tak ada petunjuk, tunjuk lah benda ni. Betul juga kan. Kok macam mak ayah kan, lepas beli, nak makan mi ke mana sudu tak ada. Boleh jadi chopstick. Jadi chopstick. Betul lah tu. Boleh jadi chopstick kan. Imajinasi. Setiap apa yang difikirkan oleh kanak-kanak tu sebenarnya kita kena hargai. Sebab bila kita menghargai itu, dia akan membina keyakinan diri. Dia akan... Ya, betul. Okey. Puan Majidah, kita tanya seawal berapa tahun sesuai untuk anak-anak ni? Yang ini seawal baby pun boleh ni. Baby kan, sebab dia boleh, kita dah boleh ajar. Saya suka ajar anak saya kalau ni kita differentiate kan susun dia. Also counting. Tapi yang ini dia kata untuk 4 tahun. Ya, kalau untuk model ni, kanak-kanak Atera Maths ni memang kita rangka dia punya pengajaran tu seawal 4 tahun sehingga 6 tahun. 4 tahun hingga 6 tahun. Tapi kalau misal kata untuk contohlah untuk baby lah, ni kita ni on the spot punya. Tapi baby kena separate lah this one. Kalau misal kata baby, kita minta dia genggam ni pun sebenarnya itu adalah satu kemahiran baby yang dia. Kalau dah genggam tu, itu dah satu perkembangan yang bagus lah untuk baby. Betul. Satu ni je. Saya setuju tu. Okey, lepas tu di mana kami buat Allah Haji Yahya, Pak Ya, Mak Jan. Dia kata di mana boleh beli. Tak ada, saya duk bebel dah. Boleh beli dekat www.shopping.tsts.com.my. Dekat dalam tu kita ada Ultraman, ada macam-macam boleh review. Sebab TS Travel bawakan barang-barang yang berkualiti untuk followers kami semua. Sebelum kami keluarkan produk-produk di www.shopping.tsts.com.my, kami review dah dulu ni dengan kualiti dia dan kebaikan untuk kita punya followers. Dan kalau let's say makanan tu dia dah ada sijil-sijil dia. Semua ni pun dah ada sijil dia dah ni. Yang ini College Unity Asia. Okey, lepas tu Encik Halim nampak menarik cara perisa kita. Nampak menarik cara budak-budak suka permainan dan memang nampak seronok. Saya pun seronok juga bercerita dengan Encik Ashraf ni. Macam mana nak build up, lepas nak membina, lepas tu di samping tu menggalakkan lagi kanak-kanak kita untuk bercakap kan. Betul. Sebab macam sekarang ni budak-budak lebih pada YouTube kan. Macam anak saya pun YouTube juga. Lepas tu satu masalah bila nak bercakap bahasa sampai lah ni tak boleh nak cakap bahasa. Cakap English je. Tu tak tahu macam mana nak ajar nanti sekolah. Okey, lepas tu tapi dengan yang ni kita lebih boleh bercakap, ada two-way communication. Two-way communication, berkomunikasi. Komunikasi dua hala. Komunikasi dua hala. Dia. Komunikasi dua hala. Betul lah tu. Okey, terbaik TS Travel. Yes, kami memang bawakan barang-barang yang terbaik untuk anda semua. Okey, sesuai. Memang sesuai. Memang kita bawakan yang ini untuk anak-anak yang baru nak start sekolah. Untuk dia mencintai dan memahami apa itu matematik. Di mana matematik ni memang dah terjadi pun dekat sekeliling dia. Betul tak Cik Ashraf? Betul tu. Kalau ada yang tanya tadi tentang sesuai tak untuk kanak-kanak di tadika ataupun prasekolah, memang iyalah. Memang iyalah kan? Ketika kita membangunkan produk ni pun, kita memang ambil panduan daripada kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Kalau misal kata cikgu-cikgu tadika yang dalam bidang, bila disebut KSPK tu, dia faham lah tu. Dia faham lah tu. Maknanya okey, memang sesuai. Dia macam itulah. Sebab kita memang ikut panduan-panduan tu supaya kita boleh bawa seluruh Malaysia lah. Seluruh Malaysia, betul. Okey, drama Air Mata nak hafal sifir. Memang betul pun drama Air Mata, tak payah nak cakap. Siap dengan rotan lagi kan kat tepi tu kan. Tak kisah cikgu, parents semua sama. Duk paksa kita hafal sifir. Kalau dengan ada mainan ni,
So jadinya macam kanak-kanak akan ingat dengan sendiri dan tahu macam mana terjadinya sifir tu, terhasilnya number-number tu, betul tak? Dengan jawapan dia apa semua, dia dah boleh ingat dah. Macam keluar satu, berapa yang tinggal. Keluar dua, berapa yang tinggal. Kita nak mereka tahu nilai nombor. Nilai nombor yang sebenarnya. Contoh paling mudah, nilai nombor ni dekat duit lah. Duit. Kadang setengah kanak-kanak, dia bagi sekeping RM5 dengan 5 keping RM1. Dia rasa yang 5 keping RM1 tu banyak. Betul. Betul tak? Dia rasa macam, 5 keping RM1 tu, ni lagi banyak daripada yang sekeping RM5 tu. Itu yang kadang kalau misal kata datang rumah beraya, kita bagi, sanggup gaduh. Dia kata, ni lagi banyak daripada yang ni. Sedangkan, kalau dia faham nilai 1 dengan 5 tu, dia akan rasa macam, okey, sebenarnya sama je. Betul lah. Itu dia. Okey. So, ada lagi tak soalan-soalan? Producer kita, ada soalan tak? Di mana kami boleh beli? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Boleh klik dekat www.shoppingtechs.com.my and then masukkan dekat ad chart. Lepas tu, kalau let's say nak beli Altera ni saja, kita akan postkan terus sampai ke rumah. Boleh beli secara online dan masukkan nombor-nombor kad kredit ataupun boleh buat online banking dekat situ. Okey, sangat bagus untuk menarik anak-anak minta. Betul tu Puan Zana. Saya memang sangat setuju Altera Max ni adalah mainan yang sangat bagus untuk anak-anak sambil ibu bapa merapatkan hubungan. Di samping merapatkan hubungan boleh meyakinkan anak-anak tu bercakap. Sebab kita ni pun zaman sekarang ni pun kanak-kanak ni menghadapi cabaran. Betul. Cabaran yang macam di mana dia terlebih banyak masa dengan gadget. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang dia fahami. Lepas tu kita terlepas hubungan antara percakapan macam mana? Hubungan antara mak dengan anak tu. Ataupun ayah dengan anak ni pun satu masalah juga sebenarnya Cik Ashraf. Sebabnya mak je kadang-kadang yang bercakap banyak. Lepas tu ayah dia duk biar mak dia je. Ni kena paksa ayah dia. Yang mana ayah yang tak bercakap banyak. Ayah ni kadang-kadang dia punya perangai ni, dia rasa senyap tu bagus. Betul. Itu dia kata, aku bagi gadget, senyap tu bagus. Settle kan. Tapi sebenarnya ayah ni, kalau let's say ayah bagi main ni, ayah lagi kreatif sebenarnya. Orang lelaki lagi kreatif daripada perempuan. Dia boleh ajar anak lelaki dia lebih daripada apa yang ada dekat sini. Sebab otak ayah ni lelaki Allah bagi 9 akal. Betul tak Puan Zana? 9 akal. Orang perempuan ada 1 akal je. Macam tu. So dia memang ternyata lelaki lebih kreatif daripada perempuan. Tak dinafikan lah. Okey, lepas tu bagus untuk anak pun. Cik Solehin jangan lupa beli. Nanti tak rugi beli. Bagus untuk anak-anak. Cik Solehin kena beli, lepas tu kena main dengan anak-anak. Ya Cik Solehin, jangan beli bagi mak je yang main. Ayah pun kena main sekali. Supaya ayah tu dekat lagi dengan anak. Kadang-kadang ayah ni payah nak bersuara. Dia biar mak dia je yang bersuara. Dia wakil kan? Wakil kan? Wakil kat mak. Sekejap, kisah si keduka. Okey. Ada apa-apa kita nak tanya lagi? Okey, harapan. Okey, apa itu harapan Encik Ashraf kepada produk Altera Max ni? Okey, kalau ditanya tentang harapan tu, kalau misal kata harapan nasionalnya lah ya. Ya, mission dan vision. Harapan besar tu, besar harapan kita untuk supaya ibu bapa di luar sana lah, mana yang rasa matematik ni adalah satu yang penting. Kalau boleh setiap keluarga tu sekurang-kurangnya ada satu lah. Sebagai salam perkenalan pada kanak-kanak tu sebelum dia masuk ke sekolah rendah. Sebabnya kita risau bila kanak-kanak ni takut dengan nombor, dia takut dengan matematik. Dia masuk peringkat yang lebih tinggi belajar nanti, dia akan makin jauh. Kita risau benda tu. So, walaupun kita cuma sekadar mungkin menyumbang sekadar satu kotak saja, tetapi InsyaAllah kesan sumbangan tu mungkin kita akan lahirkan pakar ekonomi. Betul tu. Pensyarah dalam bidang matematik mungkin. Mungkin insyaAllah. Macam tu lah. Sebab kita ni pun tahu kan generasi kita ni sangat penting.
untuk kita mendidik dan membimbing dia. Sebab anak-anak kita ni lah pembawa kepada generasi yang yang akan cemerlang di masa hadapan. InsyaAllah. Okey, so saya pun berharap Ultra Maths ni, Cik Ashraf, akan dapat mission dia hanyalah untuk kanak-kanak suka matematik. Itu saja kan mission dia, supaya kanak-kanak suka matematik daripada kecil, dan bila dia suka daripada kecil, benda ni akan dibawa sampai ke tua, sampai ke dia sekolah menengah lah, dia akan suka matematik sebab dia dah tahu formula dia macam mana. Betul? Bila dia dah tahu formula dia, macam kita pun, yalah tuan-tuan pun mestilah tahu kan proses matematik ni. Kalau kita tak faham formula dia, kita tak akan dapat jawapan dia. So Ultra Maths ni, datangnya Ultra Maths ni untuk memahami apa itu matematik sebenarnya. Dan dia bukan saja untuk memahami, tetapi untuk merapatkan hubungan ibu ayah dan anak, supaya anak tu lebih yakin dan rasa tidak kesunyian lah kot. Kan? Betul, didampingi. Okey, yang itu je yang anak-anak nak sebenarnya. Dia nak kita faham dia, layan dia. Okey, kata-kata akhir saya. Kata-kata akhir saya, jangan lupa beli kurma ni. Kurma ajwa dan kurma safawi. Kalau tak beli memang rugilah sebab kita nak masuk bulan puasa. Tapi yang ajwa ni pun elok diamalkan setiap hari, Cik Ashraf. Kalau ikutkan sunnah, dia nak 7 hari bulan, 7 hari 7 malam. Tak. 7 biji 1 hari setiap pagi. Itu amalan yang di sunnah. Amalan sunnah. Amalan sunnah Ustazah Zana kita. Kena beli banyak lah macam tu. Tak ya, beli sebulan sekali pun dah okey dah. Tapi kalau rasa nak post ikut timbang je, Puan Zana. Bawah 3 kg RM 6.5. Mungkin boleh beli 3 kg terus. Lepas tu dengan harga RM6 je berhantaran. So setiap kali nak beli 3 kg terus. Tak payahlah kita nak hantar banyak kali. Bukan tak nak hantar, kita tak nak hantar. Cumanya jimat lah daripada segi penghantaran tu kan. Nak hantar ke mak ayah ke. Lepas tu yang ni kita ada keluaran yang terbaru. Kalau let's say nak bagi jiran-jiran ke, nak bagi ahli masjid ke, nak bagi derma kat siapa-siapa, boleh beli dengan packaging macam ni. 200 gram. 250 ke 200? 200 gram. Sangat sesuai kalau nak bagi sedekah dekat orang. Ada safawi, ada ajwa. Okey, yang ini boleh telefon kami di nombor telefonnya. Nombor telefonnya, jap saya cari kat mana je. Oh, ini dia. Telefon dia 0192897624. Okey, yang ni kalau let's say makcik-makcik yang mana tak tahu nak pergi ke shopping.ths.com.my, boleh telefon kami terus hantar ke rumah. Baik. Okey. Okey, saya dah lebih dah. Apa kata kita bagi Cik Ashraf pula untuk bercakap kata-kata akhir dia? Okey, terima kasih Wania. Okey, kata-kata akhir ya, semoga matematik ni menjadi sebahagian daripada keperluan lah yang kita rasa. Betul. Benda ni sebenarnya penting untuk ibu bapa, dedahkan pada anak-anak lah. Okey. InsyaAllah sumbangan kita pada anak-anak kita walaupun tak semewah material yang lain, tetapi bekalan dia tu untuk dia teruskan hidup tu. Yes. Saya kan satu lagi saya nak cakap ni. Tadi saya dah keluar ni kan. Actually yang tadi Cik Ashraf kata kan senang nak bawa kan. Ni dia punya isi dia. You just bring like this. Bawa ni macam ni saja, isi. Boleh bawa pergi melancong. Sebab kalau ke melancong kan tak tahu nak buat apa kan, duduk tepi pantai tak tahu nak buat apa, boleh main benda ni. Dia packing dah siap cantik dah ni. Tapi kalau nak lagi cantik takut tak kemas ke jatuh ke kan, bolehlah letak dalam beg. Sebab ia memerlukan beg yang kecil sahaja untuk membawa mainan ni. Sebab kalau let's say nak bawa Lego tu besar macam tu kan. Yang ini kecil, senang, comel, molek je. Tapi dia punya fungsi dia boleh memahami dan meminati matematik. Matematik ni memang sangat penting. Kalau anak-anak ni kan, kalau let's say lambat nak
apa dia tu? Kata kunci segala kehidupan lah juga. Sebab saya memang suka matematik, Encik Ashraf. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita seiring. Kita seiring dah selai. Tapi saya tak cut out lah pula dengan yang ni. Saya meniaga dengan saya meniaga produk umrah. Saya pun ada calculation juga. Walaupun saya ni saya eksekutif pemasaran, tapi kalau numbering tu kos-kos tu saya boleh juga sikit-sikit. Sebab asas matematik tu ada. Walaupun saya cakap banyak macam ni, tapi matematik tu ada kat dalam tu. Kena ada. Supaya saya senang nak bercerita apa-apa, dah saya boleh summarikan dengan cepatnya untuk klien. Kan? Itulah pentingnya matematik dalam kehidupan seharian kita. Tercabut masanya. Okeylah, producer. Tak settle lagi? Okey, yang mana-mana merindui saya tu, nanti kita jumpa lagi di lain masa, lain hadapan. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.